Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Isu hangat hari ini dipetik dari syahbudin.com yang bertajuk Dilema Anwar Ibrahim. Oleh Hasan Abdul Karim, simpati kepada Anwar. Itulah kalimat awal yang ingin saya nyatakan sebagai menghormati Perdana Menteri. Tulisan ini mungkin akan mengguris hati. Sebagai Perdana Menteri dan pemimpin politik veteran, Anwar Ibrahim tentu menyedari wujudnya peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 33E-1 yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi YDPA jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Bahasa mudahnya bermaksud bahawa Yang di-Pertuan Agong kena meletakkan jawatan jika baginda dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam Mahkamah Khas yang ditubuhkan. Begitu tegas dan keras peruntukan undang-undang hatta ke atas YDPA atau Yang di-Pertuan Agong yang menjadi Ketua Negara Malaysia. Baru dituduh saja sudah diminta letak jawatan. Belum bicara lagi, belum tentu bersalah atau tidak bersalah. Jadi kerajaan Anwar Ibrahim sekarang tidak dapat mengelak diri jika rakyat yang celik huruf dan ilmu pengetahuan bertanya satu soalan, iaitu bagaimana kerajaan yang ada sekarang boleh dihormati jika Timbalan Perdana Menteri 1 TPM1 terdiri dari sosok tubuh individu yang sedang dibicarakan di mahkamah atas berpuluh tuduhan jenayah rasuah dan pecah amanah. Timbalan Perdana Menteri 1 sekarang berada di peringkat membela diri. Di akhir kes pendakwaan yang lalu, beliau telah didapati bersalah oleh hakim kerana pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Inilah yang saya simpati kepada Anwar. Inilah dilema Perdana Menteri kita sekarang. Dalam satu segi, komitmen Anwar untuk membawa tata kelola yang baik di dalam pentadbiran kerajaan tidak dipertikaikan oleh rakyat. Hasrat Anwar untuk mewujudkan satu pentadbiran kerajaan yang berintegriti mendapat restu dan dipercayai rakyat. Berpuluh tahun, majoriti rakyat mimpikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, termasuklah penulis kerdil ini. Tetapi realiti yang wujud di siang hari bukannya mimpi indah itu tadi. Realitinya berbeza sama sekali. Inilah dilema Anwar. Tolak kerjasama dengan BN UMNO yang dipimpin oleh Timbalan Perdana Menteri 1 bererti kerajaan Anwar Ibrahim tumbang. Anwar hilang jawatan, PH hilang kerajaan. Ramai yang akan meroyan. Meneruskan kerajaan yang ada sekarang dengan sokongan Timbalan Perdana Menteri 1 dari kluster mahkamah sudah pasti menjejaskan imej Anwar, mencemotkan wajah Parti Keadilan Rakyat dan mencemarkan prinsip PH yang ingin membawa agenda reformasi institusi. Jadi apa jalan keluar yang ada pada Anwar Ibrahim, Parti Keadilan dan PH? Cuba lihat senario hipotetikal ini sebagai contoh. Senario ini dikemukakan sebagai contoh saja dengan semangat baik sangka, bukannya berniat jahat atau malah fed. Langsung sama sekali tidak berhasrat melakukan subjudis atau cuba menghina mahkamah. Penulis kena sebut ini semua sebagai exclusion clause untuk mengelak diri kecil ini dari ditangkap dan dituduh di mahkamah atas kesalahan menghina mahkamah atau mungkin juga kesalahan fitnah jenayah atau lebih parah lagi dituduh di bawah akta hasutan. Senario hipotetikal itu seperti berikut. Apa jadi kalau kerajaan yang ada sekarang yang masih berkuasa dan dalam masa yang sama Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Timbalan Perdana Menteri 1 tidak bersalah dan dilepas serta dibebaskan dari berpuluh tuduhan jenayah yang dihadapinya. Penulis percaya sudah pasti akan wujud keadaan di mana sesetengah rakyat akan cepat menunding jari dan menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah campur tangan dalam keputusan mahkamah itu, walhal keadaan yang sebenarnya
Mungkin Anwar Ibrahim tidak bersalah karena beliau tidak campur tangan urusan mahkamah seperti janji tegasnya selama ini yang mahu sistem mahkamah berfungsi dengan bebas. Fitnah ke atas Perdana Menteri akan terus berlaku. Seterusnya, senario itu bergerak ke fasa berikut. Jika timbalan Perdana Menteri satu didapati tidak bersalah dan dilepaskan, adakah pendakwa raya akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Malaysia di Putrajaya? Pendakwa raya adalah orang yang sama, yaitu peguam negara yang berfungsi sebagai penasihat kerajaan, di mana timbalan Perdana Menteri satu adalah bos nombor 2 dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Tidak wujudkah konflik of interest di pihak kerajaan sama ada hendak membuat rayuan atau tidak membuat rayuan? Ini satu lagi dilema Anwar Ibrahim. Jika pendakwa raya yang juga peguam negara tidak membuat rayuan sebagai contoh andaian, maka yang jadi mangsa fitnah tetap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Parti Keadilan dan pengerusi PH itu akan dituduh cuba menyelamatkan timbalan Perdana Menteri satu. Itulah susahnya dan dilemanya yang sekarang dihadapi Anwar kerana melantik timbalan Perdana Menteri satu yang ada kes di mahkamah. Sebab itulah institusi yang di Pertuan Agong dipandang mulia dan tinggi oleh rakyat kerana wujudnya perkara 33E-1 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekali lagi inilah dilema Anwar Ibrahim. Jika beliau tegas mengikut semangat dan konvensi perundangan perlembagaan dalam perkara 33E-1, bermakna kerajaan perpaduan pimpinannya akan tumbang macam runtuhnya daun teruk. Sebaliknya, jika kolaborasi antara Anwar PH dengan timbalan Perdana Menteri satu yang bermasalah dengan kes jenayah diteruskan, maka Anwar Ibrahim akan beransur-ansur hilang reputasi seorang reformis. Parti Keadilan Rakyat memasuki fasa gerhana dan gelap manakala PH hilang integriti dan tidak dipercayai lagi. Pada hemat penulis, BN UMNO dari kelompok kes jenayah rasuah dan pecah amanah ini boleh diibaratkan sebagai virus yang sedang menjangkiti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Tiada vaksin untuk menawar racun toksid ini. Jalan kesudahannya mungkin maut dan mati. Artikel ini diterbitkan oleh Hasan Abdul Karim, Ahli Parlimen PH Keadilan Pasir Gudang pada 16 Januari 2023. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.